Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5 SK KSSR Semakan 2017. Tema yang ketiga, keselamatan. Unit yang ketujuh, bijak bertindak. Tajuk yang ingin akan kongsikan, peka persekitaran dalam standard pembelajaran 5.1.3. Dalam standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.3, kita akan memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Dari segi objektif, kita perlu memahami dan menggunakan 3 kata adjektif bentuk, cara dan panca indera dalam membina ayat dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, kita perlu memahami dan menggunakan 2 daripada 3 kata adjektif bentuk, cara dan panca indera dalam membina ayat dengan betul secara individu. Mari kita belajar tata bahasa. Kamu boleh buka buku teks muka surat 53 dalam tajuk Peka Persekitaran. Aktiviti pertama yang perlu kita lakukan ialah membaca dan memahami teks. Kita akan baca karangan catatan yang diberikan ini. SK Seri Damai telah mengadakan aktiviti jelajah di hutan lipur gunung Pulai Johor. Afifi turut serta dan menulis catatan aktiviti tersebut. Sabtu 12 September 2020, 7 pagi. Semua peserta berkumpul. Encik Faisal, pegawai perhutanan yang tampan, memberikan taklimat. Beliau dengan suara lantang dan jelas mengingatkan peserta agar mematuhi peraturan keselamatan. Semua peserta dalam barisan yang lurus mendengar dengan telitinya. Setelah taklimat, mereka menikmati sarapan nasi lemak yang enak dan sermerbak baunya. 8 pagi. Aktiviti jelajah hutan bermula. Suasana di dalam hutan sungguh nyaman. Peserta diingatkan supaya tidak bising dan tidak gopoh kerana denainya bengkang-bengkok dan tidak rata. Menurut Encik Faisal, peserta juga perlulah berwaspada akan tumbuhan mati yang mempunyai batang yang keras dan berduri tajam. Kami mendapati tumbuhan yang mati kebanyakannya memiliki daun yang bujur dan lepet. 9 pagi. Semua peserta berhenti rehat. Kedengaran nyaring bunyi unggas. Encik Faisal mengingatkan peserta supaya memilih tempat yang bersih, selesa dan tiada kesan lekuk. Beliau juga berpesan agar peserta tidak duduk hampir dengan rumpun buluh. Tempat itu sering menjadi sarang ular. Ketika berehat, Encik Faisal memberikan panduan jika sesat di hutan. Mari kita ikut ataupun baca panduan yang diberikan. Grafik yang pertama. Tidak bising, menarik perhatian binatang liar, pegang ranting keras. Yang kedua, kesan lekuk tapak kaki manusia, ikut perlahan-lahan, usah gopoh. Grafik yang ketiga, dengar secara jelas, ikut aliran sungai, berhati-hati dengan tanah yang tidak rata. Jika kamu lihat, teks ini merupakan karangan catatan. Ya. Di mana SK Seri Damai telah mengadakan aktiviti jelajah di hutan lipur gunung Pulai Johor. Mungkin kamu juga ada pengalaman mengikuti atau berkemah di kawasan hutan dan mungkin juga kamu pernah mendengar beberapa pesanan daripada cikgu kamu tentang adab yang perlu kamu ikut sewaktu berkemah di kawasan yang terpencil. Jadi mari kita lihat apakah yang diceritakan dalam topik ini. Mereka telah pergi pada hari Sabtu 12 September. Ya, di awalnya bermula 7 pagi mereka telah mendengar taklimat daripada Encik Faisal yang merupakan pegawai perhutanan. Beliau telah menjelaskan beberapa peraturan yang perlu diikuti oleh peserta yang terlibat. Selepas itu mereka telah menikmati sarapan. 8 pagi bermulalah penjelajahan mereka ke dalam hutan dan mereka dapat merasakan suasana yang sangat nyaman di dalam hutan. Ya, peserta juga telah diingatkan supaya tidak terburu-buru kerana kawasannya ataupun jalannya agak bengkang-bengkok. Cik Faisal juga telah
memberi pesanan kepada mereka supaya berhati-hati terhadap tumbuhan yang telah mati kerana batangnya yang keras dan berduri tajam. Pada 9 pagi, mereka telah berehat di satu tempat yang bersih, ya, dan selesa. Di sini juga Cik Faizal telah mengingatkan mereka supaya tidak duduk berhampiran dengan rumpun buluh kerana rumpun buluh merupakan tempat sarang ular. Mungkin selain daripada cerita ataupun panduan-panduan peraturan diberikan ini, mungkin kamu ada lagi peraturan-peraturan ataupun pengalaman-pengalaman ketika kamu mengikuti aktiviti berkemah di dalam hutan. Apa yang paling penting dalam hutan, kita perlu menjaga pertuturan kita. Ya, ini yang sering diberitahu oleh orang-orang tua, ya. Dalam hutan ni kita perlu berhati-hati dengan percakapan, jangan bercakap perkara-perkara yang bukan, kena bergerak dalam kumpulan dan sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Okey, sewaktu rehat juga, Encik Faizal ni telah menerangkan beberapa cara sekiranya kita tersesat di dalam hutan, apakah yang perlu dilakukan. Berdasarkan grafik ini telah diberikan beberapa frasa yang mengandungi perkataan-perkataan berwarna. Perkataan-perkataan berwarna ini ialah kata adjektif. Mari kita lihat penerangan tentang kata adjektif tersebut sebelum kamu membina ayat. Kata adjektif atau kata sifat ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat kata nama atau frasa nama. Okay, ini ialah jenis kata adjektif. Ya, kata adjektif ada 9, iaitu sifat atau keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan, panca indera. Pada hari ini kita ingin belajar 3 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif bentuk, kata adjektif cara dan kata adjektif panca indera. Mari dengar penjelasan cikgu satu persatu tentang kata adjektif ini. Yang pertama, kata adjektif bentuk. Ya, bentuk bermaksud menerangkan sesuatu rupa atau bentuk. Contoh bulat, bujur, leper, buncit, lurus, lekuk, segitiga, segi empat, lonjong, kemek dan bengkok. Ini contoh-contoh kata adjektif bagi bentuk. Mari kita lihat kata adjektif yang seterusnya, iaitu kata adjektif cara. Cara merujuk ataupun menerangkan keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contoh jelas, cepat, laju, lambat, lincah, gopoh, selalu, sering, perlahan dan deras. Okay, ini ialah contoh kata adjektif cara, ya, yang menerangkan satu keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Ini ialah kata adjektif panca indera. Ya, bila sebut panca indera, terdapat panca indera bagi pandang, mata, bau, hidung, dengar, telinga, rasa, lidah, sentuh, tangan dan gabungan. Gabungan ini bermaksud gabungan daripada kelima-lima anggota tersebut. Kita lihat satu persatu. Pandang, perihal, melihat dan memerhatikan. Contoh cantik, molek, hodoh, tampan, comel, segak, lawa. Bau, sesuatu yang dicium oleh hidung. Contoh harum, wangi, busuk, hanyir, hancing, hapak dan tengik. Dengar, merujuk pada perihal mendengar sesuatu bunyi melalui telinga. Contoh bising, merdu, garau, garuk, nyaring, lunak. Rasa, perihal sesuatu yang dirasa dengan lidah atau keadaan yang dialami oleh bahagian badan. Contoh manis, masam, kelat, pahit, masing, payau, sakit, pedih. Sentuh, perihal mengenai sesuatu yang dipegang. Contoh halus, licin, kesat, lembap, keras. Gabungan ini melibatkan 5 organ tadi, iaitu contoh kata adjektifnya bersih, selesa, tenteram.
Ini ialah penerangan tentang kata adjektif panca indera. Okay. Tugasan yang pertama atau aktiviti pertama tadi, kamu perlu membina ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar dan frasa. Ya. Dalam grafik yang pertama dah bagi dah. Yang pertama bising, keras. Yang kedua jelas, rata. Yang ketiga lekuk, perlahan, gopoh. Kamu perlu menggunakan frasa ini untuk membina cerita berdasarkan bahan grafik tentang sekiranya kita sesat di dalam hutan, apakah yang perlu dilakukan. Okay, cikgu akan bantu kamu dengan menggunakan ayat ataupun membina cerita yang kamu perlu lengkapkan tempat kosong ini dengan menggunakan kata adjektif yang diberikan. Peserta tidak boleh berbuat tempat kosong kerana perbuatan ini akan menarik perhatian binatang liar. Peserta juga perlu memegang sebatang ranting yang tempat kosong sebagai senjata. Mudah kan? Kamu perlu memasukkan kata adjektif ke dalam tempat kosong dan kamu perlu menyalin cerita ini di dalam buku penulisan. Lihat yang seterusnya, jelas, rata dan kamu perlu melengkapkan cerita tersebut dengan kata adjektif yang dibulatkan. Yang ketiga, lekuk, perlahan dan gopoh. Sama juga, cikgu telah bantu kamu dengan berikan ayat. Kamu perlu melengkapkan cerita ini dengan memasukkan kata adjektif yang diberikan. Setelah lengkap, kamu perlu menyalin karangan catatan tadi di dalam buku penulisan. Ya. Rujuk buku teks dan kamu sambung ceritanya dengan menggunakan paparan yang telah kita bincangkan ini. Aktiviti yang kedua, kamu perlu menggariskan kata adjektif betul berdasarkan ayat yang diberikan. Lakukan tugasan ini dalam buku tata bahasa. Ya. Hanya 6 soalan saja untuk menambah kefahaman kamu tentang kata adjektif, panca indera, kata adjektif bentuk dan juga cara. Mari kita baca bersama-sama dan kamu boleh selesaikan tugasan ini dalam buku tata bahasa. Yang pertama, duit shilling negara kita berbentuk bulat atau bujur. Yang kedua, tiang lampu di tepi jalan itu runcing atau bengkok kerana dilanggar lori petang semalam. Ketiga, air Sungai Kelang mengalir laju atau deras ketika hujan lebat. Keempat, pengemis itu makan nasi dengan gelojoh atau pantas kerana terlalu lapar. Yang kelima, ubi kayu yang empuk itu payah atau enak dimakan. Yang keenam, setelah penat bersorak, suara budak itu menjadi serak atau garau. Jadi, kamu selesaikan tugasan ini. Setelah selesai, kamu tangkap layar dan serahkan kepada saya. Semoga penerangan saya tentang kata adjektif pada hari ini dan bagaimana cara untuk kita membina ayat berdasarkan bahan grafik dapat membantu kamu sebaiknya. Kita teruskan dalam perkongsian nilai murni. Nilai murni yang terdapat dalam cerita ini ialah menjaga keselamatan diri, menghargai alam. Apabila kita mengikuti jelajah ataupun berkemah di kawasan hutan, kita perlu menjaga keselamatan diri dengan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh guru-guru. Yang kedua, kamu perlu menghargai alam sekitar. Ya, jangan mudah untuk memetik, membuang sampah dan mencabut apa jua yang berada di dalam hutan kerana ia akan merosakkan keindahan alam itu. Pastikan apabila kamu selesai menjelajah atau berkemah di hutan, bersihkan kawasan yang telah kamu kunjungi supaya ia tidak meninggalkan kesan dan merosakkan keindahan alam itu. Harap murid-murid dapat jelas dengan penerangan cikgu pada hari ini. Jumpa di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.